Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton channel ini. Untuk minggu ini saya akan menerangkan definisi dan sejarah ringkas seni Islam di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, subjek sejarah dan pengurusan seni adalah salah satu subjek yang ditawarkan di sekolah seni kepada murid-murid yang memilih seni visual sebagai elektif mereka. Definisi seni Islam. Seni didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, dapat dipandang, disentuh, iaitu berbentuk atau boleh didengar. Seni boleh memberi maksud yang berbeza kepada setiap orang. Bagi orang yang beragama Islam, seni Islam ialah satu ekspresi tentang agama dan kepercayaan yang diamalkan. Ini menurut D. Fairchild Ruggles, iaitu pada tahun 2011. Istilah seni Islam kini ditafsirkan sebagai karya seni yang dihasilkan di negara-negara Islam. Kebanyakan negara tersebut telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi mereka. Malah kesenian Islam itu bersifat menyeluruh dan sejagat, merangkumi segala bentuk seni Islam seperti seni bina, seni kraft, seni tampak dan sebagainya. Semasa abad pertama tahun Hijrah, orang Arab ialah pelopor sejarah seni Islam Malaysia, iaitu bermula dengan kedatangan mereka pada abad pertama tahun Hijrah. Walaupun tujuan asal mereka adalah untuk berdagang, tetapi mereka tidak melupakan tanggungjawab sebagai pendakwah yang menyebarkan agama Islam. Secara langsung, kesenian Islam berkembang dalam kalangan masyarakat Tanah Melayu pada abad ke-13 Masehi. Ini menurut Akademia tahun 2015. Secara umumnya, kesenian Islam di Malaysia kebanyakannya dihasilkan oleh orang-orang Melayu yang fasih berbahasa Melayu dan juga mengamalkan adat Melayu dan beragama Islam. Berdasarkan kajian sejarah, tanda-tanda kewujudan seni Islam ialah pada abad ke-11, iaitu penemuan seni khat yang diukir di atas batu nisan di Nusantara. Perkembangannya semakin pesat pada abad ke-13 apabila sebahagian besar penduduk Nusantara memeluk agama Islam. Selain itu, salah satu penemuan berbentuk batu bersurat di Terengganu pada abad ke-14 dan akhir abad ke-19 membuktikan kedatangan Islam di Tanah Melayu. Tulisan pada batu bersurat ini menceritakan perkara yang berkaitan dengan hukum hakam Islam. Rajah di bawah menerangkan laluan perdagangan yang aktif dijalankan di sekitar kawasan Tanah Melayu. Bermula tahun 1303, batu bersurat di Terengganu tercatat kerajaan Islam di Terengganu yang diperintah oleh Raja Mandalika. Siapa tu Raja Mandalika? Saya ceritakan sikit sejarah tentang Raja Mandalika. Nama Raja Mandalika ialah nama yang tercatat pada batu bersurat Terengganu. Beliau merupakan khalifah anak pengasas Empire Benua Melayu Islam Ayutthaya yang juga disebut Raja Melayu Islam Kedah Tua atau Langkah Sukar. Beliau juga anak Sultan Rijaluddin Ibni Muhammad Johan Shah yang ketiga. Sejarahnya, beliau telah mendirikan lebih daripada 21 buah masjid di seluruh wilayah taklukannya. Ini termasuklah Masjid Papan di Mandalay, Myanmar. Kemudian masjid-masjid lain juga, iaitu di Terengganu, di Bangkok, Chiang Mai dan juga di Kedah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah Raja Mandalika secara detail, anda boleh rujuk mana-mana buku rujukan ataupun sumber-sumber yang berkaitan dengan beliau.
Ukiran tulisan Jawi tertua terdapat pada batu bersurat Terengganu yang dijumpai sekitar tahun 1887 sehingga 1889. Era Kesultanan Melayu Melaka. Seni bina masjid dan istana dikatakan menerima pengaruh Islam. Contoh Istana Melaka. Falsafah seni bina Islam boleh dilihat pada perlambangan Islam pada rumah Melayu tradisional. Seni khat boleh dilihat pada duit shilling, wang emas, cokma, cok mohor, pingat dan bintang-bintang kebesaran. Seni cetak dalam bentuk lakaran pada buku Hikayat Abdullah. Lakaran pada buku ini memaparkan gambaran dalam bentuk seni tampak. Pada abad yang ke-20, pengkarya lebih tertumpu kepada pandangan progresif mengenai lukisan dari perspektif Islam, pandukan kepada kepentingan praktikal. Seni tampak moden tidak diterima secara meluas oleh masyarakat Islam di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, tulisan-tulisan Jawi pada seni tampak moden mula berkembang. Kesenian khat Islam mula wujud pada ketika itu. Asas dan pembentukan karya mewakili seni Islam. Pengkarya memasukkan ciri-ciri Islam sebagai contoh, iaitu penggunaan imej, motif dan teknik berkaitan dengan budaya Islam daripada pelbagai sumber, iaitu catatan yang digabungkan dengan tulisan Jawi. Okey, ini karya contoh Syed Ahmad Jamal bertajuk Senyuman, dihasilkan pada tahun 2009. Syed Ahmad Jamal dan pengkarya-pengkarya lain seperti Abdul Ghaffar Ibrahim dan juga Ahmad Khalid Yusof. Kemunculan pelukis seni Melayu Islam. Karya yang diluahkan mempunyai unsur-unsur tampak dan dalam bentuk dialog atau monolog dengan gaya Islam. Pendekatan ciri-ciri Islam terdapat dalam karya-karya catatan dan juga arca. Waktu ini seni khat semakin berkembang. Karya yang dihasilkan menampakkan idea kosmologi dan unsur-unsur Islam dalam seni cetakan dan melalui kefahaman berdasarkan ruang dengan penggunaan media-media tertentu.
Baik, setakat itu saja sejarah ringkas setakat hari ini. Moga-moga dengan sedikit informasi yang diberikan dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.